Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amisha binti Mayizan, nombor matrik A175395. Hari ini saya akan membentangkan tentang falsafah pendidikan Islam. Untuk definisi guru, dari Kamus Dewan Bahasa, guru bermaksud sebagai pendidik, pengajar ataupun pengasuh. Guru merupakan seorang insan yang melaksanakan pengajaran di sesebuah institusi pendidikan dengan menyampaikan maklumat penting kepada para pelajar maupun orang dewasa. Perkataan guru ini cenderung digunakan bagi merujuk suatu jawatan pendidik yang memberi ilmu. Sementara perkataan cikgu pula mempunyai maksud yang sama dengan guru, namun ianya lebih cenderung digunakan untuk panggilan seseorang yang menyandang jawatan sebagai seorang guru. Berikut merupakan ciri-ciri guru impian saya, iaitu yang pertama adalah bersifat murabi, yang kedua prihatin dan juga penyayang, yang ketiga berpengetahuan tinggi, yang keempat membangunkan bakat pelajar, dan yang terakhir bertanggungjawab dan juga adil. Seterusnya, untuk bahagian bersifat murabi, guru merupakan ejen pendidikan yang berkesan. Oleh itu, dalam Islam, guru dapat dibahagikan kepada 5 kategori berikut. Peranan guru sebagai murabi juga melibatkan proses mendidik, memelihara dan juga membentuk murid sehingga wujud rasa kasih sayang dan saling percaya antara mereka. Antara ciri-ciri guru murabi menurut Al-Ghazali adalah dengan menyayangi murid dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri, sentiasa menasihati murid dalam segala hal termasuk pembelajaran dan perlakuan mereka, dan menjaga disiplin murid menggunakan pendekatan mencegah dan menegur dengan baik terhadap perlakuan maksiat dan juga menggalakkan perlakuan makruf secara kasih sayang. Salah satu peranan utama guru adalah bertindak sebagai muadib. Syed Muhammad Naqib Al-Atas lebih menekankan peranan guru sebagai muadib berbanding murabi dan juga mualim. Beliau menggunakan perkataan ta'dib untuk menjelaskan erti pendidikan. Menurut beliau, pendidikan Islam adalah lebih tepat dan berorientasikan kepada istilah ta'dib. Ini kerana peranan guru yang paling menonjol menurut beliau adalah sebagai muadib. Mursyid merupakan perkataan arsyada. Mursyid merupakan kata pelaku yang sinonim dengan perkataan ahda yang bermaksud memberi petunjuk. Ini juga menunjukkan peranan seorang individu yang memberi petunjuk atau seorang individu yang menunjukkan hidayah kepada murid adalah bertepatan dengan tujuan profesion keguruan itu sendiri. Menurut Abdul Halim Muhammad, dia mengaitkan antara ciri-ciri mursyid dengan peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya dan hadis Rasulullah SAW yang menyarankan supaya mendidik anak seawal usia 7 tahun. Seterusnya, mu'alim adalah kata nama yang muncul dari kata terbitan masdar ta'lim yang membawa maksud pengajaran yang benar. Mu'alim adalah guru yang mengajar ilmu yang benar. Di dalam sistem pendidikan sedia ada, para guru perlu memperkemaskan lagi peranan mereka dalam memberi ilmu kepada murid. Ini kerana ilmu ini akan dijadikan panduan dan oleh murid dan juga perisai kehidupan untuk mengawal unsur-unsur haiwan yang secara semula jadi ada dalam diri manusia. Manakala bagi Muzaki dan Mutli pula, ia lebih menekankan kepada kebersihan jiwa dan rohani dalam menuntut ilmu, di mana seorang guru yang cemerlang seharusnya memberikan pendidikan dan teladan yang bersandarkan ajaran dalam Al-Quran untuk membentuk sasiah yang baik. Untuk ciri yang seterusnya, iaitu prihatin dan juga penyayang, ianya bertujuan agar guru lebih mengamal dan memudayakan sikap kasih sayang di sekolah. Penyayang membawa maksud perbuatan atau perlakuan menyayangi, mengasihi dan juga bertindak bersifat belas kasihan serta menghormati orang lain. Ini bermakna guru penyayang adalah seorang yang memiliki sifat kepedulian terhadap setiap murid setiap perkara yang berkaitan dengan muridnya dengan cara mengamalkan nilai kasih sayang. Selain itu, menegur kesalahan seseorang dengan cara yang berhemah dan lemah lembut adalah merupakan prinsip pendidikan yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan juga Imam Al-Ghazali pernah menggariskan beberapa kriteria unggul, antaranya adalah guru harus bersabar menerima masalah murid dan penerimaan itu adalah mesti dengan cara yang baik. Guru juga tidak boleh memilih sifat pilih kasih antara murid-muridnya. Anna Eleanor Roosevelt, warga Amerika Syarikat, seorang pejuang hak asasi manusia yang terkenal, pernah berkata, "The giving of love is an education in itself." Beliau berpendapat bahawa tindakan memberi kasih sayang itu sudah merupakan satu pendidikan. Pandangan ini menunjukkan betapa pentingnya seorang pendidik untuk sentiasa menunjukkan sifat kasih sayang dan mencipta hasil yang signifikan ke atas para pelajar. Untuk ciri berpengetahuan tinggi, guru-guru perlu mempunyai pengetahuan yang luas bukan sahaja dalam bidang yang diajar, tetapi juga pada kemahiran yang dapat membentuk peribadi dan juga sasiah pelajar. Guru bukan sahaja diperlukan untuk mengajar satu-satu subjek, tetapi juga lebih menjurus kepada nilai-nilai murni kehidupan. Konsep guru yang cemerlang adalah guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan juga kepakaran yang tinggi dalam mata pelajaran, khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Guru yang cemerlang juga sentiasa berdedikasi dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang cemerlang secara berterusan.
Menurut Hemechek menyatakan bahawa guru yang berkesan adalah guru yang selalu melihat diri mereka sebagai orang yang cemerlang. Konsep diri mereka ini dalam kebanyakannya adalah konsep yang membawa kepada bahagian positif dan selari dengan suasana optimis dan diwarnai dengan konsep penerimaan diri yang sihat. Bukti klinikal telah membuktikan bahawa mana-mana individu yang berasa lebih ceria, lebih produktif dan lebih berkesan hanya apabila dia mampu melihat dirinya cukup sempurna. Perasaan positif tentu akan mempengaruhi seseorang supaya berkelakuan lebih positif dan dari itu akan lebih berjaya dalam hidupnya daripada mereka yang mempunyai gambaran diri yang rendah. Orang yang mempunyai pandangan yang negatif terhadap diri akan mempunyai sikap yang negatif untuk memperbaiki diri sendiri. Ciri yang penting dalam guru impian saya adalah guru yang membangunkan bakat-bakat pelajar. Guru merupakan tenaga ikhtisas dalam bidang perguruan yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik murid-murid di sekolah. Oleh itu, amat penting bagi guru dalam mengenal pasti bakat murid-murid demi menghasilkan generasi yang lebih baik. Peranan ini adalah penting bagi membawa pendidikan negara Malaysia ke arah pendidikan yang bertaraf dunia. Guru yang profesional adalah seorang guru yang peka terhadap keadaan sekeliling. Guru yang profesional juga akan sentiasa mengikuti perkembangan terhadap prestasi setiap pelajar dan menggunakan pengetahuan itu untuk mengasah bakat tiap pelajar dalam menjadi insan yang berpengetahuan luas dan berkemahiran tinggi. Clark dan Cutler menyatakan keberkesanan pelajaran bergantung kepada perancangan, pelaksanaan dan penilaian terhadap proses dan objektif pembelajaran. Oleh itu, mengenal pasti kelebihan dan kekurangan setiap murid merupakan ciri kualiti seorang guru yang cemerlang. Ciri yang terakhir adalah bertanggungjawab dan adil. Menyedari betapa besarnya tanggungjawab dalam membimbing pelajar adalah penting untuk mencapai kemajuan dan wawasan negara berpendidikan. Para guru perlu melaksanakan tanggungjawab terhadap pelajar seperti mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar, bersikap adil, memupuk nilai murni. Ini merupakan ciri-ciri seorang guru yang berkualiti seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan. Negara jika mahu dipandang tinggi oleh masyarakat, mestilah harus memperkemaskan kualiti guru dari semasa ke semasa.